Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So untuk hari ini kita akan sentuh bab 2, iaitu berkenaan dengan penggunaan dan permintaan air. Seperti biasa saya akan menggunakan buku ini, iaitu Kejuruteraan Berkenaan Air dan Air Sisa. So for those yang ada buku ini boleh terus refer ke muka surat 27 lah ya. So untuk bab 2 kita ada dua bahagian. Satu bahagian ialah berkenaan dengan klasifikasi permintaan air dan bahagian seterusnya ialah berkaitan dengan pengiraan water demand, pengiraan permintaan air. Sedikit teori berkaitan dengan penggunaan permintaan air. So kita melihat dari segi klasifikasi permintaan air, di mana untuk permintaan air kita ada kelaskan dia kepada beberapa bahagian. So bahagian-bahagian tersebut ialah seperti domestik, komersial, kita juga ada industri, kita juga ada agriculture, kita ada awam dan air bukan hasil. Untuk domestik ini maksudnya ialah semua tujuan penggunaan air ataupun permintaan air yang digunakan untuk tujuan domestik. So biasanya dianggarkan sekitar 50% daripada jumlah keperluan air per kapita lah ya. So keperluan domestik ini termasuklah penggunaan air untuk tujuan minuman, untuk kita minum, masak, pembersihan kawasan dan keperluan kebersihan lain lah, seperti mencuci kenderaan dan keperluan lain seumpamanya. Maksudnya kita gunakan air tersebut untuk tujuan domestik ya. Komersial, berikutnya ialah komersial. Komersial ini maksudnya ialah air yang kita gunakan untuk tujuan-tujuan yang digunakan di kawasan-kawasan komersial, seperti bangunan perniagaan, kedai, pejabat dan sebagainya. Kalau domestik tadi kita gunakan di rumah, tapi kalau untuk komersial ni kita gunakan seperti di kedai, di kedai, bangunan-bangunan perniagaan dan bangunan-bangunan pejabat. So, air-air yang digunakan untuk tujuan ini kita kenali sebagai komersial. Penggunaan air dari kategori komersial. Seterusnya ialah industri. Industri ini ialah sebarang bentuk penggunaan air yang digunakan untuk tujuan industri. Industri ini ada meluas ya, banyak jenis industri. So bergantung kepada jenis industri yang dijalankan lah ya. So contohnya bagi industri berat, jumlah air yang diperlukan adalah lebih tinggi berbanding dengan permis yang hanya menjalankan industri ringan. So biasanya kawasan bandar yang mempunyai fasiliti kilang yang lengkap, anggaran keperluan air adalah sebanyak 20 hingga 25% peratusan air yang dibekalkan. Maksudnya industri-industri yang besar ini mereka akan lebih banyak menggunakan air berbanding dengan industri-industri yang kecil. Seterusnya berkaitan dengan agriculture. Agriculture ini merujuk kepada pertanian. So maksudnya sebarang bentuk pertanian yang menggunakan air untuk tujuan pertanian, kita kategorikan dia sebagai agriculture. Keperluan air untuk tujuan agriculture pula digunakan untuk tujuan pertanian kalau ikut dalam buku inilah. So contohnya pertanian ialah seperti pengairan air ke sawah padi, untuk tujuan siram sayur-sayur di kebun, semua yang berkaitan dengan pertanian. Seterusnya ialah awam. Awam ni maksudnya dia meluas. Contohnya keperluan air untuk kegunaan umum pula digunakan untuk tujuan membasuh bahagian jalan yang perlu. Pengawalan kebakaran seperti pilih bomba, pencucian sistem saliran dan kumbahan, dan kegunaan-kegunaan awam yang lain lah. For those yang melibatkan secara umum, kita kenali dia sebagai kategori penggunaan air awam. Dan yang terakhir sekali ialah air bukan hasil. So air bukan hasil ini ialah air-air yang disalurkan melalui saluran pipe utama tetapi tidak sampai kepada pengguna. Maksudnya, kita sebagai pengguna, air disalurkan ke dalam pipe utama untuk tujuan dialirkan kepada pengguna. Namun demikian, sekiranya berlaku kebocoran pipe dan air tersebut tiris,
tiris, berlaku kebocoran pipe air tersebut tiris akibat daripada sambungan pipe yang tidak ketat ataupun pipe yang bocor dan sebagainya. Secara pendek kata dia, air tersebut tidak sampai kepada pengguna. Kita kenali dia sebagai air bukan hasil. Jelas ya? So, untuk kategori permintaan air ataupun klasifikasi penggunaan air, seulang sekali lagi, terdapat domestic, commercial, industry, kita ada juga agriculture iaitu pertanian, kemudian kita ada awam, seterusnya ialah air bukan hasil. Boleh ya? Kita pergi kepada topik seterusnya, iaitu anggaran pertumbuhan penduduk. So, untuk anggaran pertumbuhan penduduk, ada dua faktor utama yang mempengaruhi anggaran pertumbuhan penduduk. Satu ialah faktor kelahiran, kedua ialah faktor kematian. Namun demikian, terdapat faktor lain yang turut menyumbang kepada anggaran pertumbuhan penduduk ini. So, apakah faktor tersebut? Faktor tersebut ialah faktor penghijrahan. So, saya akan terangkan ya. Untuk faktor kelahiran, bagaimanakah faktor kelahiran ini mempengaruhi pertumbuhan penduduk? Ialah seperti yang kita sedia maklum, apabila berlakunya kelahiran, sudah tentulah penduduk akan bertambah, betul? Disitulah faktor ini menyumbang kepada bagaimana pertumbuhan penduduk itu boleh meningkat. Seterusnya ialah faktor kematian. Seperti yang kita sedia maklum, apabila berlakunya kematian, maka decreasing akan berlaku. Decreasing maksudnya, katalah penduduk kawasan tersebut 20 orang. Apabila berlakunya kematian, of course, ya sudah tentu pengurangan jumlah penduduk pada kawasan tersebut. Daripada 20 mungkin akan turun kepada 19, 18, itu logiknya. Okey, bagaimana pula dengan faktor penghijrahan? Faktor penghijrahan ini dia tidak kepada faktor kematian, dia tidak juga kepada faktor kelahiran. Penghijrahan ini maksudnya dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Contoh, apabila kawasan A, kampung A dan kampung B, apabila penduduk di kampung A berpindah ke kampung B, so apa yang berlaku pada kampung B? Kampung B akan mengalami pertambahan penduduk, betul? So kampung A akan mengalami decreasing, penurunan penduduk. Kenapakah faktor-faktor ini mempengaruhi? Kenapa kita mesti tahu tentang faktor-faktor ini? Ini adalah kerana apabila kita menganggar keperluan air, kita perlu tahu populasi penduduk pada kawasan tersebut. Okey, jika kita bekerja dengan Jabatan Air ataupun Jabatan Perancangan Bandar untuk kita desain satu pipe, berapa besar pipe yang masuk dalam kawasan tersebut, perkara yang kita tengok ialah populasi penduduk, berapa ramai penduduk di kawasan tersebut. Then only we can calculate. Then kita boleh kira berapa air dan keperluan air yang diperlukan dan berapa besar pipe yang kita akan gunakan. Okey? Kenapa ini penting? Supaya apabila kawasan tersebut telah dibuka dan didiami penduduk, kita tidak akan mengalami masalah bekalan air. Pernah dengar tak satu kawasan yang air tak cukup, air kurang? Pernah dengar tak? Ini adalah faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan untuk mengelakkan berlakunya ketidakcukupan air untuk kawasan tersebut. So these are the factor we have to consider. Boleh ya? Seterusnya ialah tentang menganggar populasi masa hadapan. Untuk menganggar populasi pada masa hadapan, kita ada beberapa kaedah yang kita gunakanlah untuk tujuan pengiraan. So pertama ialah berkenaan dengan kaedah aritmetik, seterusnya kaedah geometrik, kemudian kita ada kaedah peningkatan tambahan ataupun kita kenali sebagai nisbah, seterusnya ialah kaedah penurunan dan pertumbuhan. These are the method. Ini adalah metod-metod yang kita gunakan untuk menganggar berapa jumlah air yang diperlukan. Projection. In other words, this is the projection. This is the method used to project. Okay, kita nak tahu berapa populasi pada kawasan tersebut. So, seperti yang saya terangkan tadi, kita ada beberapa kaedah. Satu ialah aritmetik,
Kedua ialah geometrik. Seterusnya kita ada peningkatan tambahan ataupun nisbah, dan yang seterusnya ialah penurunan kadar pertumbuhan. So, sebagai orang yang bertanggungjawab untuk mengira bilangan permintaan air, berapa banyak permintaan air, so kamu boleh menggunakan di mana-mana satu kaedah inilah. Okey, aritmetik, geometrik, tambahan ataupun nisbah, seterusnya ialah kadar pertumbuhan. Bagaimana untuk mengira, saya akan terangkan kemudian. So this is a little bit of a theory on water demand. Bab 2 tentang water demand. Okey. Okay, sebelum kita teruskan dengan pengiraan tentang ramalan permintaan air, ada dua perkara yang perlu kita pertimbangkan semasa pengiraan. Perkara pertama ialah berkaitan dengan faktor perkhidmatan. Okay, apakah itu faktor perkhidmatan? Faktor perkhidmatan mencerminkan potensi populasi penduduk yang dibekalkan air. Okay, potensi populasi penduduk itu ialah faktor perkhidmatan. So, faktor perkhidmatan 0.9 bermaksud sistem agihan meliputi 90% kawasan yang terletak di kawasan tersebut. Maksudnya penduduk pada kawasan tersebutlah, katalah satu perkampungan A tersebut. Apabila kita nyatakan faktor perkhidmatan sebanyak 0.9%, ini bermaksud air yang kita bekalkan itu meliputi agihan sebanyak 90% kawasan tersebut. Jelas ya? Kemudian faktor reka bentuk pula itu ialah faktor perkhidmatan. So, faktor reka bentuk pula bermaksud perbezaan dari bulan ke bulan mengikut faktor musim, kegiatan masyarakat, cuaca, kegiatan perindustrian, perdagangan dan pertanian. Itu ialah faktor reka bentuk. Maksudnya kita turut mengambil gila faktor reka bentuk kerana katalah dalam satu kawasan tersebut adalah kawasan industri kecil, contoh. Okey, tidak bermakna sepanjang tahun ataupun 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun berikutnya ataupun 5 tahun ke depan kampung tersebut stay macam tu saja dengan industri yang ada. Kemungkinan berlaku perubahan dari segi reka bentuk. Mungkin penduduk kampung tersebut akan bergiat aktif dan memerlukan bekalan air yang banyak. So, kita akan mengambil kira kegiatan masyarakat di kampung tersebut. Itu berkenaan dengan faktor perkhidmatan dan faktor reka bentuk yang jumlahnya itu nanti kita akan masuk ke dalam pengiraan untuk permintaan air lah ya. So, permintaan tambahan juga merupakan satu faktor penting untuk kita pertimbangkan semasa kita mengira permintaan air. So, permintaan tambahan untuk memenuhi pertumbuhan pembangunan yang baru. Contohnya, peruntukan bagi air tambahan adalah untuk memenuhi perkembangan baru seperti kem industri, tentera, industri pengajian tinggi dan sebagainya. So, biasanya industri ringan akan memerlukan lebih kurang 22,000 liter per ekar per hari. Manakala bagi industri berat memerlukan 45,000 liter per ekar per hari. Ini adalah faktor-faktor yang kita akan pertimbangkan semasa pengiraan. Tapi jangan risau, semasa kita buat pengiraan nanti saya akan tunjukkan dengan lebih detail.